Tutup dulu. Lepas tu semua orang dah ready. Ha, gitu. Ya. Sekejap. Kita nak masak. Add account email baru. Okay, nanti kita Korang tak nak buka kamera ke? okey dah. Aku nampak. Net buka net. Aku Oh, net. dekat laptop yang aku tak nampak. Aku nampak. Net. Sekejap. Cikgu nak masak. Cepat-cepat ready. Buka kamera. Bagi link Okay, lah. nak buka kamera. Tak tahu. Nanti cikgu mesti suruh buka. Mestilah cikgu kan. Nazrin, kau buka dulu Nazrin. Ish, tak nak aku. Aku buka, semua orang buka ya. Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Cikgu ada nak masuk. Eva, kau buka dulu Eva. Kau tak boleh tudung gila aku tengah makan. Korang lah buka lagi. Aku start balik tau. Dia start balik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrin Daniel. So untuk pembentangan kali ni akan ada 3 orang pembentang. Isha, saya, Tinan. Setiap pembentang ni ada dia punya presentation dia sendiri. So contoh macam Isha, contoh macam Tinan reka bentuk mechanical, Isha reka bentuk elektronik dan saya reka bentuk elektrik. So kita boleh mulakan dulu dengan reka bentuk mechanical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Tinan. Next. Okay, first kita masuk reka bentuk mechanical. Reka bentuk mechanical ni dia ada 11 komponen. Komponen mechanical iaitu gear, pautan, tuas, takal, tali sawat, aci sedondol, gelongso, galas berbola, bindu, rantai dan aci engkol. First komponen mechanical yang first gear. Gear ni adalah komponen yang function dia untuk pindahkan kuasa dari sumber ke penerima. Dekat gear ni ada gigi-gigi. Okay, jenis-jenis gear. Jenis gear ada banyak. Ada gear serong, gear taji, gear helix, gear tulang hering, gear rak dan pinan, gear meter, gear belitan, gear skru, gear dalam dan gear serong piling. Komponen mekanikal lain adalah rantai. Rantai ni fungsi dia jadi pengantara untuk menghantar kuasa antara dua gear.
Lepas tu kita ada bindu. Bindu ni pula digunakan dengan mesin gerudi. Diletakkan dekat mata mesin gerudi tu. Lepas tu galas berbola. Galas bola ni adalah menjadi pengantara bagi objek yang berputar. Fungsi dia supaya kurang geseran. Pautan. Pautan ni penghubung suatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Tuli atau tuas. Sistem ni berkaitan daya, beban dan fulcrum. Ada tiga kelas tuas. Lepas tu takal. Takal ni adalah mesin ringkas. Dia ada satu roda yang berputar dekat ganda. Fungsi dia adalah supaya beban jadi lebih ringan. Lepas tu ada gelongso. Gelongso ni pula untuk mengurangkan geseran untuk menggerakkan komponen yang digunakan digunakan untuk menggerakkan beban berat secara mendatar supaya beban tu lagi senang nak gerakkan. Aci engkol. Aci engkol ni menukar pergerakan linear ke gerakan putar. Seterusnya sebagai pemancar daya ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Aci sedondol. Aci sedondol ni banyak digunakan dalam kenderaan bermotor. Contohnya seperti kereta. Fungsi dia adalah untuk membuka dan menutup injap. Lisawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipegang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Cara sistem mekanikal ni berfungsi. Sistem mekanikal ni dia melibatkan gabungan beberapa komponen mekanikal yang dipilih supaya nanti dia jadi satu sistem untuk selesaikan suatu masalah atau tugas. Sebab setiap komponen ni dia ada fungsi dia yang tersendiri. Menganalisis kesesuaian komponen. Reka bentuk komponen. Reka bentuk menepati citarasa pelanggan dan ada nilai kebolehpasaran yang tinggi. Jenis bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan kena sesuai dan dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Kedudukan pemasangan komponen mempengaruhi jenis-jenis pautan yang digunakan. Kemasan. Kenalah menarik. Dapat melindungi kelemahan pada komponen. Contohnya, kalau kat situ berkarat, kita guna dengan cat sembur untuk cover supaya lagi kemas. Next. Setelah dianalisis, mereka bentuk harus membuat rumusan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Next. Membina gadget mekanikal fungsi. Ni langkah-langkah dia. Mula-mula, sesi brief dengan pelanggan. Lepas tu kita kaji selidik. Lepas tu buat lakaran awal. Lepas tu lakaran idea. Lepas tu sesi kritik tu dengan pelanggan, nak tengok pelanggan suka ke tak. Kalau tak suka, pergi balik ke lakaran awal. Kalau suka, pergi ke lakaran akhir. Lepas tu, lukisan kerja. Lepas tu, penyeliaan komponen binaan. Lepas tu, proses penghasilan komponen seperti pemesanan, tuangan dan pembentukan. Seterusnya, pemasangan komponen. Dah pasang, kita uji dia. Pengujian, kalau tak okey, kita buat pemasangan balik. Lepas tu kalau okey, terus ke kemasan. Akhir, sudah siap. Dah habis. Dah habis. Okey, terima kasih Nuri Aftinan dah menerangkan tentang reka bentuk mekanikal. Okey, saya di sini untuk menerangkan reka bentuk elektrik pula. Okey, dalam reka bentuk elektrik ni terdapat elemen untuk sistem elektrik. Antaranya adalah sumber, medium, beban dan kawalan. Sumber ni dia berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar dan sebagainya. Sumber ni dia ada dua jenis,
tenaga yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tenaga tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga boleh diperbaharui ini adalah sumber yang boleh digunakan secara semula jadi dan bekalan tenaga ini akan kekal selama-lamanya. Manakala untuk sumber tenaga tidak boleh diperbaharui, sumber ini akan habis dan tidak dapat dikekal semula. Maksudnya sumber ni susah nak dapat. Okey, untuk medium pula, medium ni dia merupakan perantara antara sumber dengan beban. Ada dua jenis medium, medium berwayar dan juga medium tanpa wayar. Untuk beban pula, sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Dan untuk kawalan pula, pengawalan arus elektrik secara selamat iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan litar. Okey, untuk jenis arus pula, kita ada dua jenis arus, arus ulang alik dan arus terus. Arus ulang alik merupakan arus yang mengalir ke rumah adalah menggunakan arus ulang alik. Maksudnya setiap rumah kita ni menggunakan arus ulang alik. Voltan boleh dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Untuk arus terus pula, sistem kuasa dengan hanya satu kekutuban voltan atau arus. Arus ni mengalir secara sehala. Menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Yang pertama adalah keselamatan. Ciri-ciri keselamatan ni penting untuk melindungi pengguna daripada berlakunya litar pintas. Contohnya, contoh ciri-ciri keselamatan, kedudukan litar adalah tersembunyi dan tidak dapat dicapai tangan dan tidak terdedah. So, diorang nak jaga keselamatan pengguna, diorang akan tutup litar-litar tu dengan something lah, penebat haba supaya tidak berlaku apa-apa jenis litar pintas. Okay. Untuk kedudukan peranti dalam litar pula, reka bentuk peranti-peranti diletakkan bersama dengan litar elektrik bertujuan untuk menjimatkan ruang selain menekankan aspek keselamatan, kemas dan menarik. Yang ketiga, sambungan litar. Reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen atau peranti disusun mengikut fungsi yang dikehendaki. Antara sambungan litar kita boleh katakan ada litar tertutup, litar buka, litar pintas. Litar tertutup tu merupakan mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Ada arus, ada voltan, ada kuasa. Litar buka juga mempunyai satu kitaran lengkap, arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Litar pintas pula berlaku apabila wayar positif yang bocor bersentuhan dengan wayar negatif yang bocor tanpa melalui beban dan menghasilkan percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran. So litar pintas ni sangat bahaya. So sebelum nak buat peralatan elektrik tu perlu ada ciri-ciri keselamatan yang tersendiri. Membuat pengiraan parameter elektrik. Okey, pengiraan menggunakan hukum Ohm. Kita dah belajar dah masa tingkatan 2 dan juga dalam sains. Untuk mencari nilai voltan, arus darab dengan rintangan. Untuk mencari nilai arus ampere, voltan bahagi rintangan. Untuk mencari nilai rintangan pula iaitu Ohm, rintangan sama dengan voltan bahagi arus. Okey, untuk rumus bagi kuasa buat voltan darab dengan arus menghasilkan lakaran. Gambaran bagi awal projek untuk memastikan kuantiti dan kedudukan yang betul bagi komponen-komponen. Setelah litar itu dah dibina, langkah seterusnya melakar reka bentuk litar dengan skematik. Ini juga terlibat dalam pengiraan parameter. Okey, untuk yang slide seterusnya, menganalisis elemen dalam sistem elektrik. Dilakukan untuk memastikan setiap elemen dalam litar elektrik itu mencukupi dan mematuhi nilainya. Analisis sistem elektrik dan juga analisis elemen dalam sistem elektrik tersebut. Membina gadget elektrik yang berfungsi. Langkah-langkah dia, ini contoh kalau nak bina gadget. Okey, langkah-langkah dia, sediakan bahan yang diperlukan
merujuk lakaran. Maksudnya first kena buat lakaran and then baru sediakan bahan. And then tentukan susunan dan kedudukan gadget. Lakukan penyambungan litar gadget. Untuk langkah ini, lakukan penyambungan litar gadget ni perlu berhati-hati. Yang keempat, pasang penyambungan litar gadget di tempat yang ditetapkan. So, selepas dah buat, kita perlu buat pengujian dan penilaian. Kalau nak buat pengujian, kenapa kena buat? Sebab untuk memastikan gadget pada litar dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Maksudnya, dia dapat berfungsi dengan baik dan tiada kerosakan. Penilaian juga dilakukan selepas pengujian untuk memudahkan apa yang perlu dilakukan penambahbaikan fungsi agar menjadi lebih cekap dan kemas. So, mestilah ada penilaian. Nak tahu apa yang boleh ditambah, apa yang boleh dikurangkan, lebih kurang. Itu untuk memastikan keselesaan pengguna. Okay dah. Boleh terus kepada Isha Aswad untuk reka bentuk elektronik. Terima kasih. Okay, terima kasih Nazrin. Okay, untuk reka bentuk elektronik, tolong nextkan slide. Oh, maaf. Okay, pertama sekali ada mikro pengawal. Mikro pengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Lepas tu, mikro pengawal adalah satu peranti kawalan dalam satu chip. Dia terdiri daripada unit pemprosesan pusat CPU, RAM which is random access memory, ROM, read only memory, dan port input dan output yang dibina dalamnya. Mikropengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Nazrin, next slide. Okay, lepas tu kita ada mikropemproses. Okay. Mikropemproses ialah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Dia digunakan untuk melakukan kawalan yang besar. Disokong oleh chip seperti input, output, RAM dan ROM serta dihubungkan melalui sistem bus. Menjelaskan bahagian mikropengawal. Bahagian mikropengawal terdiri daripada input, proses dan output. Ketiga-tiga bahagian ini penting dalam pembinaan sesuatu sistem kawalan. Bahagian peranti input ada peranti input digital dan juga peranti input analog. Peranti input digital ialah switch tekan tutup. Switch tekan tutup ini menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Apabila punat switch ini ditekan, litar akan tertutup dan arus dapat mengalir. Kemudian ada switch tekan buka. Switch tekan buka ini adalah dalam bentuk isyarat yang dihasilkan oleh switch ini adalah sama dengan switch tekan tutup. Apabila punat switch ini ditekan, litar akan terbuka dan arus terputus. Lepas tu kita ada switch micro. Switch micro mempunyai dua fungsi. Iaitu dapat bertindak sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch ini akan berfungsi sebagai switch tekan tutup apabila terminal COM ataupun NO digunakan dan akan menjadi switch tekan buka apabila terminal COM ataupun NC digunakan untuk membuat penyambung litar. Switch micro menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital.
Kemudian kita ada penderia pergerakan, which is motion sensor. Motion sensor ini dia mengesan pergerakan. Dia mengesan pergerakan di sekeliling. Dia mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. So dia macam cara dia sekeliling lah. So kalau kita lalu je dia ada motion sensor. Lepas tu apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Contohnya macam apa tu nama yang dekat kedai tu yang dia buka tutup. Siapa boleh bagi tahu apa nama dia? Yang macam sliding door tu. Tapi dia apa nama dia? Dia bila kita lalu sliding door kot. Dia bila yang dekat dalam mall tu, bila kita lalu je nanti dia buka. Tu motion sensor. Lepas tu kita ada, last kali untuk peranti input digital, kita ada penderia air. Penderia air berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Info ekstra, peranti input menghasilkan isyarat digital atau analog berdasarkan jenis peranti yang digunakan. So dia menghasilkan dua peranti input ni mengikut apa tu nama jenis peranti yang digunakan lah. Okey, untuk peranti input analog kita ada 3. Pertama sekali adalah penderia jarak. Penderia jarak berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek. Dia macam apa tu? Bukan sanitizer, tapi kan ada certain toilets yang macam public toilet yang bila kita letak tangan kita kat bawah tempat sabun tu keluar. Dia guna penderia jarak tu. Dia mengesan tangan kita daripada jauh, lepas tu dia boleh macam hantar maklumat kepada mikropengawal untuk dia bagi kita sabun lah. Kemudian ada penderia cahaya. Penderia cahaya adalah penderia cahaya. Perintang peka cahaya LDR merupakan sebuah penderia cahaya. Peranti ini peka terhadap cahaya. Rintangan akan berubah mengikut kecerahan isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Last kali ada penderia suhu. Penderia suhu ini mengesan suhu dalam julat tertentu. Setakat ini ada soalan tak? Pasal peranti input lah. Ada soalan tak dari bahagian input ni? Kita ada. Okay, menjelaskan bahagian mikropengawal. Bahagian proses. Proses akan dilakukan oleh unit pemprosesan pusat iaitu CPU dan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM. ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal. Kemudian RAM pula digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Data akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Okey, ROM ni dia menyimpan atur cara dan data, dia kekal selama-lamanya lah. Tapi RAM ni pula dia akan menyimpan data secara sementara je. Dia akan terpadam apabila bekalan kuasa itu dimatikan. So kalau kita tutup je nanti dia habis lah. Lepas tu isyarat akan diterima dari input. Isyarat diterima dari input akan diproses oleh CPU. Kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. Okay, bahagian output. Output juga ialah bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Tugasnya adalah
untuk menerima isyarat daripada unit pemprosesan pusat iaitu CPU dan menghantarnya kepada peranti output. Isyarat output yang terhasil adalah dalam bentuk digital ataupun analog. Peranti output akan melaksanakan isyarat yang diberi oleh output. Peranti output yang menggunakan bekalan kuasa melebihi 5 voltan perlu menggunakan bekalan kuasa tambahan bersama peranti sokongan lain untuk beroperasi. Contoh peranti output termasuklah pembas, geganti, motor arus terus dan lampu LED. Kita akan explain jenis-jenis peranti output je lah. Pertama sekali diod pemancar cahaya. In English is light emitting diode LED lah. Fungsi diod pemancar cahaya adalah untuk mengeluarkan cahaya dan sebagai lampu fungsi diod pemancar cahaya adalah untuk mengeluarkan cahaya dan sebagai lampu perhiasan. Diod pemancar cahaya perlu digunakan bersama dengan perintang untuk mengelakkan daripada rosak atau untuk mengawal kecerahan lah. Kemudian ada pembas. Pembas berfungsi dengan cara menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Pembas mempunyai kekutuban pada penyambung iaitu wayar merah positif dan wayar hitam negatif. Alat ini boleh digunakan sebagai pengera keselamatan. Selain itu kita ada geganti. Geganti digunakan sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Geganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya lah. Selain itu kita ada motor arus terus. Motor arus terus akan berputar apabila ada arus elektrik yang melaluinya. Motor ini akan berputar berlawanan arah apabila penyambung wayar positif dan negatif dipasang secara terbalik. Motor ini memerlukan pemandu motor bersamanya untuk berfungsi secara dua hala sama ada berputar mengikut arah jam atau lawan jam. Okay, akhir sekali ada lampu LED. Lampu LED berfungsi untuk mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik melaluinya. Macam biasalah lampu LED tu. Next slide. Okay, sebelum saya teruskan kepada menghasilkan lakaran, ada tak apa-apa soalan tentang peranti input output dan peranti output dengan proses? Tak ada. Rasanya semua okey. Semua okey ya? Semua okey. Kalau saya tanya Akila boleh jawab tak? Soalan apa? Okey, saya tanya satu soalan lah. Okey, peranti input ada dua. Tahu. Apa dia? Yang digital dengan analog tu ke? Betul. Okey, seterusnya menghasilkan lakaran. Menghasilkan lakaran ini mewakili suatu sistem yang dibina. Gambar rajah blok menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Urutan blok ditunjukkan oleh arah anak panah. Setiap blok hendaklah dilabel mengikut nama peranti yang digunakan. Contoh dia ada kat bawah, gambar contoh dia ada kat bawah tu.
Kemudian kita ada lakaran reka bentuk liar skematik. Lakaran reka bentuk litar skematik menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan. Lakaran ini menunjukkan aliran kendalian suatu litar elektronik. Simbol komponen disambungkan menggunakan garisan lurus bagi membentuk satu litar lengkap. Contoh gambar dia ada kat bawah. Next slide. Binaan papan litar. Binaan sesebuah reka bentuk litar elektronik menggabungkan beberapa komponen elektronik dengan mikro pengawal dalam satu papan litar elektronik. Pengguna hanya perlu membina litar input dan litar output dengan menyambungkan pada papan litar elektronik mikro pengawal untuk membina sebuah rangkaian litar elektronik. Contoh gambar dia ada kat sini, boleh tengok. Next slide. Okey, membuat penyambungan litar input dan output kepada mikro pengawal. Pertama sekali, baca dan fahami lakaran litar skematik. Kedua, sediakan komponen peranti, bahan dan papan litar yang diperlukan. Ketiga, bina litar input dan output. Keempat, sambungkan litar input dan output menggunakan wayar pelompat dan soket pada plug papan litar. Kelima, pastikan litar input dan output dipasang pada plug yang betul pada papan litar. Dan akhir sekali, semak penyambungan litar yang dilakukan itu berdasarkan lakaran litar skematik. Next slide. Yang menulis pengaturcaraan mudah. Suatu set tata cara arahan kepada mikro pengawal untuk memproses isyarat input dan menghasilkan isyarat output untuk melaksanakan arahan. Itu kegunaan dia. Next. Okay, membuat pengujian dan penilaian. Pengujian ini adalah untuk memastikan penyambung litar adalah betul dari segi kekutuban dan keadaan komponen serta peranti yang digunakan serta untuk memastikan peranti yang digunakan berfungsi dengan baiklah. Penilaian pula dilakukan berdasarkan kefungsian litar elektronik beroperasi mengikut tujuan yang hendak dilakukanlah. Next slide. Tu je. Tu je. Sekian, terima kasih. Tu je. Okay, terima kasih Isha untuk pembentangan. So sudah selesai dah pembentangan untuk kali ini. Ada reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik dan juga reka bentuk elektronik. Okey, cikgu ada ke dalam ni? Cikgu ada nak cakap apa-apa ke cikgu?
sebelum kita akhiri kita punya apa tu nama kita punya ni pada hari ni, kita ada soalan sedikit. Okay, soalan untuk bab yang saya jelaskan kan panjang kan. Mesti korang pun macam apa benda ni tak tahulah pula. Okay, saya nak tanya. Apa tu nama? Sekejap saya tengok dulu. Okay, apa tugasan output? Siapa nak jawab? Tugas output apa? Tugas bahagian output. Kalau tak ada siapa wakil, saya nak petik nama. Isha, soalan tu susah lah. Soalan lain tak payah. Tak tahu ke apa fungsi bahagian output tu? Dia senang je, sikit je. Dia punya apa jawapan. Okey lah, susah. Kalau macam tu, peranti input digital ada berapa jenis? Tu senang. Ada berapa jenis peranti input digital? 5. 5. Apa? 5? Ada 5 Apa dia? Oh, Apa ada dia? banyak. Switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, pendiri pergerakan, pendiri air. Kita fokus ya. Okay, daripada bahagian saya itu je. Nazrin dengan Nurin Iftinan ada nak tanya soalan tak? Ada. Ada berapa jenis arus dalam sorry. Sabar. Okay. Kenapa kita kena buat pengujian dan penambahbaikan tu? Dalam Untuk sesuatu memastikan penyambungan lita adalah betul untuk pengujian. Untuk penilaian dilakukan berdasarkan kefungsian lita elektronik beroperasi mengikut tujuan yang hendak dilakukan. Oh, nampaknya Putri fokus ya. Okey, Tina ada nak bagi soalan ke? Ada. Bagi 2 contoh jenis gear. Macam mana tu? Siapa tahu? Apa boleh jawab? 2 jenis gear contoh. Kalau tak Nurin Iftinan petik nama. Tina nak petik nama ke? Okay. Sekejap. Azrin atau Azrin? Jawab. Tadi dan dia serong. Siapa tu? Apa? Ya, serong dia Taji. Betul. Dah habis ke Tina? Dah tu je. Okey, yang lain ada nak bagi soalan ke? Ada yang tak faham ke? Tadi kan saya explain laju apa yang korang tak faham. Sebab tadi saya nervous. Mana tahu ada yang tak faham. Korang ada tak faham ke? Tak ada. Tak ada Betul Kurangnya lampu tu. Mana kamera?
Rasa tu je kot. Nak stop presenting. Cikgu Mahmudah suruh buka kamera sebab nak snap gambar. Semua buka kamera lah. Buka kamera. Sabar biar saya cari lighting yang lawa sikit. Cik Anas. Tengok ni. Zikri mana Zikri? Buka kamera Zikri. Tiga Zul, you all dah habis present semua Dah? Laju ya. Sekejap Cikgu tengah tengok kelas lain sebenarnya ni. Semua ada Ada cikgu. Ada. Buka kamera cikgu nak screenshot ni laptop cikgu. Nak ambil muka semua. Semua orang buka kamera. Lagi sekali buka kamera. Ya. Terima kasih ni untuk present tadi. Okay, moderator, good job. Nanti kita berbuat selalu lah. Hari ni pun nampak macam excellent aja yang present. Lepas ni kita bagi kawan-kawan yang lain pula present. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Mana yang lain dah tidur dah? Cikgu Mahmudah ada apa-apa nak cakap? Tak ada. Tadi saya dah dah WhatsApp dia orang, dah Google Meet dengan dia orang dah. Okay. Bukan Google, dah Telegram dengan dia orang. Cikgu Mahmudah ajar kelas ni ke? Screenshot lah.
Aku nak tenggelam. Cikgu screenshot 3 kali lah. Tapi tak semua buka kamera. Aku buka kamera semua orang. Good, screenshot. Okay, cikgu screenshot dulu ya. Siapa yang ada ni? Okay. 1, 2, senyum. Okay, thank you guys. Terima kasih cikgu sebab join. Ni tunggu cikgu Mahmudah, cikgu Sumrani nak say something lah. Okay. Kamu orang semua dah selesai Dah. Mana perginya si Iman? Mana pergi Iman? Iman saya tak dapat kontak cikgu. Tak dapat Tak jejak. ada cikgu. Dia lenyap. Mati. Hilang. Iman ni. Dia buat apa malam-malam sampai tak boleh celip biji mata pukul 10 tu, tak boleh lagi nak celip biji mata. Tak tahulah cikgu. Saya rasa lah cikgu. Saya Ah, rasa dia apa main kamu game rasa? lah malam-malam. Habis siang-siang dia tidur. Siang pun ada juga cikgu. Habis kamu orang tak main game. Tak, kita kena berfikir positif. Saya rasa dia tahajud malam tadi cikgu. Tak boleh bangun pagi. Okey. Bagus kamu punya husnuzon tu kan. Ni Alif Haikal mana? Saya nak dengar. Dia ada ke tak tu ke dia saja on je tu? Alif Haikal? Arik hilang. Ya, cikgu. Arik hilang. Kenapa Cikgu. kamu tak on kamera tadi? Zikri Adha? Iki. Tak apa cikgu. Iki on Iki. Zikri. Terabil sangat semua. Halah. Perempuan mana perempuan? Ni dah hilang beberapa orang ni. Haris Hasmi, kamu wujud ke tak? Wujud cikgu, Haris? wujud cikgu. Bagus, wujud kamu. Alhamdulillah. Siapa saya tak sebut lelaki tu? Arik cikgu. Semuanya. Faiz Imran. Faiz Imran ada. Dia ada balas WhatsApp dekat dalam Telegram. Dia kata Dengan dia Adam tak Haris. Adam Haris mana Adam Haris? Saya buka kamera tadi cikgu. Saya Dia ada kan, dia ada Zikri cikgu, Zikri. Zikri dia tak ni lah cikgu. Arik lah cikgu. Bagus. Ingatkan kamu main game juga sampai tak sedar diri ni. Alip ni sampai kelas saya tak dapat nak cari dia ni. Dia postmortem kan? Arik baru masuk. Arik? Arik? Arik lah, dia tak ada buka kamera. Cikgu suruh Arik buka Arik? kamera cikgu. Arik Kenapa? Ya, Kenapa cikgu. dia pun Buka kamera cikgu. Arik. Orang tangkap gambar dia left. Tak, line Apa? cikgu. Line. Sama lah. Saya punya line pun kejap tenggelam, kejap timbul. Suara saya pun kejap tenggelam, kejap timbul. Sihat ya kamu orang semua? Sihat cikgu. Sihat cikgu. Sihat cikgu. Makin sihat cikgu. Ya Allah. Makin sihat, makin Makin berkembang. sihat. Pak Ahmad Lain- makin sihat cikgu. Pergilah join Alhamdulillah. yang Cikgu May buat. Apa buat skipping tu apa?
challenge apa? Dah habis cikgu. Keeping challenge. Pergilah buat. Tapi saya main skipping lah cikgu kat rumah. Dah bebas daripada tu. Azrin. Ya Kenapa cikgu. Dorin? Kamu dah okey dah? Dah. Alhamdulillah. Dah tak ada apa-apa dah. Dah bebas dah keluarga kamu. Dah baru je semua. Baru je semua. Satu family kamu kena ke? Seorang je negatif. Habis tu dia buat apa kat situ? Dia kuarantin seorang-seorang. Yang positif duduk luar. Kesian ke dia. Anas? Ya cikgu. Tangan kamu macam mana? Okey? Tangan saya dah okey. Saya pernah buka glamping cikgu. Kamu pun ada glamping? Family saya semua positif tapi saya seorang negatif. Kamu lah pula terkurung. Tapi saya duduk satu rumah dengan yang positif cikgu. Yelah, tapi kamu duduk dalam bilik seorang-seorang lah. Macam Azul. Ke kamu campur juga dengan demo? Duduk satu rumah tapi saya memang duduk bilik asing. Alah cikgu, saya pun sama cikgu. Kamu pun positif juga? Family saya positif. Saya seorang tak positif. Saya rasa sebab kamu belajar dekat bahagian datuk kot. Sebab tu kamu tak ada positif. Orang bahagian datuk dia sihat-sihat. Cikgu, family saya tak positif cikgu. Family saya sihat. Yelah, kita orang bahagian datuk sihat kan Farhan? Cikgu, saya selamat je. Cikgu duduk Tapi hutan Melintang zon merah cikgu. Apa dia? Si Puteri macam cakap tapi membeling. Simpang 4 dah tak ada dah. Saya duduk kat mana? Kamu tak tahu saya duduk mana? Kamu kata nak datang raya tapi tak datang raya pun saya tunggu tak datang-datang pun Farhan ni. Raya online je. Aduh Farhan. Farhan tu saya tunggu dia datang tak datang-datang. Ni pukul berapa Farhan? Masuk balik Farhan. Yang lain okey sihat, ada yang positif lagi juga ke? Selain daripada Arik, Anas, Azrin. Arik dengan Anas tak ada. Cuma dia apa? Family dia. Yang lain okey yang duduk Selangor tu. Okey cikgu, sihat je. Sihat je. Jangan keluar-keluar. Bahaya. Nak keluar pakai 2 mask. Balik terus mandi. Kan sangkut-sangkut suara saya ni. Tak, okey je. Kita orang dengar je cikgu cakap. Okey kan? Okey. Bagus. Farhan tengok muka dia tu dah makin sihat Farhan tu. Makan dengan jayanya. Faiz Imran? Mandi. Faiz pun sihat. Faiz main ML cikgu. Dia tak jogging kat rumah cikgu. 1, 2, 3, 4. Umil mana Umil? Tapi saya main skipping lah cikgu kat rumah. Dah faham tipe tu. Ya betul. Tak betul cikgu, petang-petang saya main skipping. Saya bosan-bosan saya main skipping. Saya main tidur cikgu. Bila bosan baru main apa kejadahnya, cubalah hari-hari. Saya nak semua orang nanti bila naik sekolah, badan semua macam saya. Dengan Faiznya, dengan siapa lagi? Farhan. Badan macam cikgu lambat lagi saya boleh capai cikgu. At least turun lah sikit. Tak kamu janganlah tengok. Apa? Saya nak istiqomah hari-hari tak boleh cikgu. Badan macam Anas ke, macam Arik ke. Barulah betul. Arik pendek lah cikgu. Tak berminat. 2 tahun lagi saya macam Arik cikgu. 2 tahun? 2 kali kurus Arik. Arik pendek. Janganlah Saya ikut tinggi pendek. cikgu. Lagi tinggi pada saya tinggi lah. Arik Kamu kena makan kalsium banyak-banyak ni.
Yang mana si Akilah, mana Akilah? Akilah present tak tadi? Tak. Dia jawab soalan cikgu. Saya jawab soalan. Dengan Jawab jari ni. soalan. Saya tak sempat sebab saya masuk 3 rush, tak masuk-masuk lagi ni. Saya tak tahu Cikgu Razali dah masuk belum 3 rush. Okeylah, saya nak cuba masuk kelas lain pula. Saya tak dan masuk lagi kelas 3 rush. Kamu rekod ke ni? Ya, cikgu rekod. cikgu. Tak apa. Aduh mak. Nanti kamu orang edit. Cuma terperasan ada perkataan rekod kat situ. Nanti dia nak masuk kat YouTube. Alamak. Okay, siapa nanti edit ya? Siapa yang cerdik bijak pandai gitu. Tak apa cikgu, nanti baru dia orang tengok kita berbincang-bincang tentang bonding. lain. Tak nak lah saya nanti sekejap lagi habis sekarang dia kata 3 Zoom ni. Tak apa. Saya nak pergi masuk 3 rush. Saya tak berjaya masuk 3 rush lagi. 3 senang saya dah berjaya masuk. Okay ya kelas? Okay. Jaga diri. Cikgu. Bye. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jaga diri tau. Jangan banyak keluar. Okey. Okey cikgu. Korang janganlah. Takut cikgu Som nak masuk. Atau siapa-siapa cikgu nak masuk. Dah boleh live ke? Manalah aku tahu. Dorang punya kelas. Nazir kita cek. Rakan-rakan. Korang tak nak buat mesyuarat kelas ke? Jom. Apa? Sekejap, aku start record Tutuplah rekod. Dah boleh. Dah.